Okey. Um, Selamat petang, saya ucapkan kepada Dr. Julia dan rakan-rakan sekalian. Jadi pada hari ini, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan topik 1MDB skandal berbilion ringgit. Jadi sebelum kami mulakan pembentangan, izinkan saya untuk kenalkan diri. Saya Aaron Maxwell Wong dan juga saya ingin perkenalkan dua ahli kumpulan saya yang tidak dapat hadir pada hari ini dan telah banyak membantu dalam membuat poster dan juga reka bentuk infografik. Yang pertama, Vivelin dan yang kedua, Ferdinand. Okey, sebelum saya mulakan pembentangan, uh, izinkan saya untuk memperkenalkan definisi rasuah. Jadi rasuah didefinisikan sebagai penyalahgunaan kuasa atau jawatan awam untuk kepentingan diri atau kumpulan yang melibatkan pemberian atau penerimaan faedah secara tidak sah. Jadi saya pembentangan kepada Karina untuk jenis-jenis rasuah dalam kes 1MDB. Baiklah, nama saya Carolina Alessiong dan hari ini saya akan membentangkan jenis rasuah dalam kes 1MDB. Jenis rasuah yang pertama dalam kes 1MDB adalah pengubahan wang haram. Bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak telah menerima wang berjumlah 2,973 daripada 1MDB ke dalam akaun banknya tanpa sebarang justifikasi komersial yang menunjukkan bahawa tiada sebarang urusan perniagaan yang sah. Dengan menerapkan kaedah penilaian kewangan, masuk dahulu keluar dahulu pada akaun Ambank Najib dalam akaun bernambah 9694, jejak jumlah wang menunjukkan penerimaan wang berjumlah 2,596,219.96 sen ke dalam akaunnya dikembalikan ke akaun tenor sebanyak 2,43,350,000. Wang berbaki 93,9,546,000 dan 219.96 sen dalam akaunnya pula dipindahkan untuk dibelanjakan oleh bekas Perdana Menteri dalam 4 kategori yang besar. Seterusnya saya serahkan kemenangan kepada saudara Morgan. Hai, nama saya Ebina Morgan. Dan ini saya membentangkan tentang penyalahan guna kuasa. Datuk Seri Najib telah menggunakan berkuasanya sebagai Perdana Menteri pada ketika itu dan telah mengarahkan perubahan pada laporan audit di YMDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara pada tahun 24 Februari tahun 2024. Dan bekas Ketua Eksekutif YMDB turut didakwa membantu Datuk Seri Najib untuk melakukan kesalahan yang didakwa itu. Seterusnya ialah cadangan langkah pencegahan rasuah. Hai, nama saya Bibi Belinda Batra. Sekarang saya akan membentangkan tentang cadangan langkah pencegahan rasuah. Yang pertama ialah mengekalkan tahap profesionalisme, di mana pegawai hendaklah mengurus, memantau dan melapor aliran kewangan secara profesional mengikut standard audit yang ditetapkan. Dalam kes 1MDB ini, laporan PSC mendedahkan bahawa pengurusan 1MDB menggunakan tekanan kepada Jabatan Audit Negara untuk membuat pindaan terhadap laporan audit negara. Jadi di sini kita dapat lihat di mana kurangnya tahap profesionalisme dalam kalangan pegawai. Hai, saya Nur Azmi Natasha akan membentangkan cadangan langkah pencegahan rasuah yang ketiga dan keempat, iaitu memperbaiki sistem tabik urus kewangan negara dan memperkasakan pendidikan integriti dan etika. Sistem tabik urus kewangan negara haruslah diperketatkan dengan lebih telus dan pemantauan bebas dan tak boleh diubah atau campur tangan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam kes 1MDB, laporan audit pernah diubah sebelum dibentangkan bagi menutup salah tertentu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sistem audit negara masih lemah dan harus diperketatkan. Yang keempat adalah memperkasakan pendidikan integriti dan etika. Pendidikan anti rasuah haruslah dijadikan modul wajib di sekolah dan universiti melalui pendidikan sivik dan bagi membentuk nilai amanah, jujur dan tanggungjawab.
Dalam kes 1 MDB, jelas menunjukkan bahawa rasuah sering terjadi akibat daripada sikap tamak dan hilang amanah dalam diri. Seterusnya, saya akan memberikan kepada kesan-kesan. Okey. Sebelum membentang, nama saya Elisa Meramu. Saya akan membentang kesan-kesan rasuah. Kesan-kesan rasuah akan terimpak kepada 3 perkara, iaitu individu, organisasi dan negara. Yang pertama, individu. Antara kesan-kesan dia ialah kehilangan imej dan integriti. Seperti contoh, tokoh terlibat seperti mantan Perdana Menteri yang ke-6, iaitu Najib Razak, dan John Law, iaitu businessman mengalami keruntuhan reputasi dan dipandang sebagai simbol rasuah. Yang kedua, dikenakan hukuman berat, seperti individu boleh dihukum penjara, denda besar, serta menghadapi tindakan undang-undang yang serius. Seterusnya, organisasi. Yang pertama, pengurusan tidak stabil, seperti syarikat 1MDB, iaitu 1MD Malaysian Development Berhad dan SRC menghadapi kerugian besar, hutang tinggi dan perubahan kepimpinan yang kacau. Yang kedua, reputasi merosot. Organisasi ini kehilangan kepercayaan rakyat dan menjadi bukti kegagalan tabir urus. Tidak lain tidak bukan, kesan seterusnya iaitu negara. Pertama, ekonomi merosot dan pelaburan menurun. Yang kita boleh lihat, rasuah melemahkan keyakinan pelabur dan kepercayaan pelabur, menjatuhkan nilai mata wang dan menjejaskan kestabilan ekonomi. Paling akhir, beban hutang negara bertambah. Kerajaan terpaksa menanggung kerugian berbilion ringgit untuk membayar semula skandal tersebut dan meningkatkan hutang yang mengambil masa jangka yang panjang. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi, secara kesimpulannya, skandal 1MDB betapa besarnya kesan-kesan rasuah dan penyalahgunaan kuasa terhadap individu, organisasi dan negara. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk memastikan kita sentiasa mengekalkan tahap profesionalisme dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan dalam semua urusan. Jadi, marilah kita berpegang pada prinsip 1 sen rasuah, 1 juta kerosakan. Itu saja pembentangan daripada kami. Sekian.